Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Salah 109. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabarkan lapar dalam masa utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh pergi perang. Sesungguhnya pada tahun ke-8 Hijrah, atas kaul yang masyhur dan hadis yang masyhur, telah mengutus Rasulullah SAW akan satu tentera kecil dipanggil Sariyah, lebih daripada 300 orang. Di dalamnya ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan telah dijadikan oleh Nabi akan kepala mana pemimpin tentera itu seorang sahabatnya yang besar, namanya Abu Ubaidah bin Amir bin Al-Jarrah. Maka itulah masa kena kelaparan sampai mereka menyangkan makanan, iaitulah ikan ambar. Inilah awal kisahnya, disebutkan di sini serta dengan hadisnya yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya anak Jabir ibn Abdullah qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 300 wa nahmilu zadana ala riqabina fafaniya zaduna hatta an kana yakunu lirajul minna kullu yawmin tamrah faqila lahu ya aba abdillahi wa aina kanat taqa'ul tamrah min ar-rajul faqala laqad wajadna faqad yafaqdaha hina faqadnaha wa ataina al-bahr fa iza nahnu bihutin qad qazafahu al-bahr fa akalna minhu 18 yauman ma ahbabna. Sahihun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Katanya telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu tentera kecil, ya kepalanya atau pemimpinnya Abu Ubaidah bin Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dan banyak bilangan kami itu, ialah 300 orang yang menanggung bekalan atas batang lehernya. Ini bawa sini. Dan kata setengah riwayat hadis adalah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sebanyak orang itu ada dalamnya orang-orang muhajir dan orang-orang ansar. Diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi di kampung orang Juhainah yang tinggal di tepi laut, kira-kira 5 hari perjalanan daripada negeri Madinatul Munawwarah. Telah disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam akan mereka ke situ, duduk mana mengintai, membuat peninjauan mana. Kalau ada angkatan makanan dan barang perniagaan orang-orang Quraisy di Mekah melalui tempat itu, sekiranya ada mereka menempuhi jalan itu, hendaklah samun segala hartanya. Samun ganah punya. Hendaklah, maknanya diambil, dan lawan mereka berbunuh-bunuhan. Nampak macam ni, macam kasau. Ya, ini adalah kafir harbi, ya. Dia lain dengan kafir zimmi, musta'man, muahid, atau lain. Itu kafir yang ikat perdamaian dengan Islam. Ini kafir ni, kalau bahasa Melayu apa yang panggil apa? Pat siku lipat. Cepat-cepat dia dapat. Maknanya apa? Kalau kafir jenis harbi ni, pesen ni, kita tak bantai dia, dia bantai itu. Ya, atau maknanya memang kafir dia khas. Ini kafir harbi panggil. Sebab itu maknanya sentiasa dalam keadaan begitu. Mereka sentiasa mencari peluang, dan kita pun cari peluang. Maka dikumpulkannya semuanya dan digaulkannya semuanya sama-sama dengan buah kurma yang diberikan uncangnya oleh Nabi SAW tadi.
Kemudian daripada itu maka kepala tentera pun memberi daripada tiap-tiap hari akan sedikit pada seorang akan buah kurma, hingga jadi pada akhirnya diri seorang sebiji sampai beberapa hari. Masa makan sebiji kurma beberapa hari. Demikian itu maka habislah buah kurma itu sama sekali. Akhirnya buah kurma itu habis. Dan dapat kami semua kelaparan sampai setengahnya makan daun kayu. Terpaksa makan daun kayu kering yang dikumpulkan dari pohon-pohon kayu yang menggugurkan daunnya di jalan kami itu. Allah. Iaitu direndamnya dalam air, dikunyah, dimamah lalu dimakan. Hingga ada setengah daripada tentera itu jadi melelas di dalam mulutnya sebab memamah daun kayu. Masya Allah. Hebat aman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bila didengar oleh orang-orang yang jadi murid Jabir mengkhabarkan hadis demikian itu, maka sudahlah jatuh muskil di hati mereka itu. Macam mana boleh tahan sebiji tamar pada sehari? Ya, ini yang datang maknanya riwayat begini, pakilah lahu ya Aba Abdullah wa aina kanat taqun tamrah min ar-rajul. Maka ditanyanya kepada Sayyidina Jabir oleh seorang, ya Aba Abdullah, di mana jadi jatuh sebiji tamar itu daripada seorang tentera? Mana-mana boleh tahan saya makan sebiji je. Yang ni apakah rasanya dan adakah ia memberi bekas pada diri? Mana cukup kamu ada tak? Adakah dapat tahan lapar dengan sebiji kurma? Sebagai datang pada satu riwayat, ya, iaitu kaifa kuntum tasna'una biha? Ya, qala namussuha kama namussus sabi, ya, summa nashrab 'alaiha al-ma' fatakfina yawmana ila al-lail fa kunna nadribu ba'duna al-hayd summa taballugu bil ma'i fa naqula masyaallah. Bagaimana akan sekalian kamu perbuat biji buah kurma itu? Ya, sebiji. Ya. Jawab Sayyidina Jabir, adalah kami yang hisap akan dia sebagai budak menghisap susu. Dia nak telan habis, ambil nyonyo itu. Ya. Kemudian kami minum air, hisap kurma, minum air, dapatlah rasa manis. Maka memadakan kami sehari-hari sampai malam. Dan adalah kami memukul dengan tongkat kami akan pohon-pohon kayu di jalan itu, kena menggugurkan daun-daunnya. Kemudian kami basahkan dia dengan air, maka kami makan akan dia sampai kurus kami. Ya, dengan rakyat sampai di bawah air pun dah warna hijau. Itu dahsyat Allah Ta'ala uji mereka. Dan pada riwayat dijawab Sayyidina Jabir, faqal laqad wajadna faqdaha hina faqdanaha. Maka Sayyidina Jabir menjawab, demi sesungguhnya telah kami dapat balas sehabis-habis lapar oleh kehabisan buah kurma itu pada waktu habisnya daripada kami. Dan datang kami akan laut, maka tiba-tiba kami dengan seekor ikan raya. Masya Allah. Kita tengok ada ikan besar ni. Ya, ikan yang besar sungguhnya telah dibentingkan akan dia oleh laut, telah dibantingkan, mana laut telah memuntahkan ikan tu, maknanya ditolak ke atas. Pada satu riwayat katanya, maka pergi kami ke tepi laut, tiba-tiba sudahlah laut itu menolakkan satu benda laut yang sangat besar kepada kami. Lalu kami dekati akan dia, tiba-tiba kami dapati ialah satu ikan raya, dinamakan akan dia ikan ambar, ya. Telah mati, mana dicampakkan oleh ombak itu, berbanting ke laut, mana terhampar di laut. Bila dilihat oleh Abu Ubaidah kepala tentera kami, lalu berkata, ya, ini bangkai ini, ikan ni tidak boleh dimakan akan dia. Kemudian berkata pula, ia tidak mengapa kerana kita utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pula di dalam mau pergi perang sabilillah. Maksud kami pun, hai tentera Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang kelaparan yang bersangatan. Kira-kira pasti boleh makan bangkai bagi memeliharakan jiwa.
maka makan oleh sekalian kamu akan dia. Maka fa'akalna minhu, ya, maka kami pun makan daripadanya 18 hari, masya-Allah. 2 minggu lebih. Barang yang kami suka memakan akan dia. Dan kata Abu Isa Tirmizi memulai ini hadis sahih. Dan pada satu riwayat katanya, maka tinggallah kami 300 orang memakannya hingga gemuk kami. Kenyang habis makan ikan besar. Dan jadi gagah, sehat badan, dan hilang letih dan lemah kami. Dan kami sungguhnya kami cebok daripada apa tu? Lekuk 2 mata ikan tu. Ya, kami cebok daripada lekuk 2 mata ikan itu dengan pencebok akan minyaknya. Jadi dia macam apa? Macam gayung ataupun macam timba. Maka kami kerat sekerat-sekerat dagingnya, ya, sebesar seekor lembu. Masya Allah, besar, ikan paus. Kalau punya ni udah macam seekor lembu, besar sungguh lah. Dan kami sungguhnya dimasakkan oleh kepala tentera kami, dimasukkan oleh tentera kami, duduk dalam makna lubang, lubang mati ikan. Lubang mati ikan duduk besar tadi. Saya kira 13 orang duduk dalam mati ikan. Ini ikan paus besar. 13 orang dengan senang-senang saja kami duduk dalamnya. Boleh duduk dalam kelopak mati ikan tu 13 orang. Oh, besar semua. 18 hari makan 300 orang. Dan diambil oleh Abu Ubaidah pula satu daripada tulang rusuk ikan, lalu ditegakkannya, kemudian dijalankannya sebesar-besar unta, serta kami di atasnya, ia lebih tinggi hujung tulang rusuk ikan itu. Kalau cacak kan, dengan unta duduk atas unta tu tinggi lagi kan. Kalau unta dah tinggi, kita duduk atas unta lepas tak ada apa. Maknanya besar lah. Nak membayangkan besar ni ikan ni. Allah. Dia pemberian unta tadi, duduk atas unta tu pun lepas lalu. Dan kami di atasnya, dan mengambil bekal pulang kami, siap bawa bekal daripada daging ni. Apabila sampai kami ke negeri Madinah, datang kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ceritakan hal kami yang telah maknanya jadi di jalan sampai dapat makan ikan itu. Jadi kelakuan dalam perjalanan tadi, tidak ada makanan, makan daun kayu. Maka ia pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, ialah rezeki yang telah dikeluarkan dia oleh Allah Ta'ala bagi sekalian kamu. Itulah rezeki yang Tuhan hantarkan. Maka adakah kamu bawa dagingnya sama-sama, kamu berikanlah aku, mau rasa makan. Nabi lah minta, ada bawa lebih nak makan. Nabi nak rasa. Maka dibawanya orang kepadanya, maka lalu dimakannya oleh sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan bahawasanya apa? Bangkai laut tidak menjadi, maknanya satu benda yang menghalang, boleh makan, halal. Allah. Kemudian bab maja'a fil faqri. Maja'a fil faqri, ya, adumman lil ibadah. Adumman lil ibadah. Bahawa datang pada bab ini hadis membicarakan masa fakir itu lebih, maknanya aku bagi memperbuat ibadah, bagi memudahkan kamu membuat ibadah. Ketahui kiranya ya saudaraku, banyaklah orang menyangka bahawasanya apabila kaya dan banyak harta itu senang ia berbuat ibadat dan berdamping diri kepada Allah Ta'ala. Maka fikiran dan sangkaan demikian itu tidak betul. Kerana bagaimana boleh dikatakan boleh berbuat ibadat, berhadap ibadat dan boleh senang hati, bukankah pada masa berharta itu mau melihara harta dan kekayaannya, sibuk mengurus, menjaga, menambah dan seterusnya. Sekiranya tidak dipeliharakan, dia tentulah akan kembali jadi fakir. Jadi orang kaya sentiasa dalam takut. Takut apa? Takut jadi fakir. Maka pada masa memelihara harta dan menguruskan dan berbimbang dengan kesedapan, dapatlah membuat ibadat. Dapatkah? Boleh ke? Jadi maknanya situ banyak tersangkut. Tersangkut, sebab tu Nabi kata aku tidak
bimbang kamu diuji dengan kesusahan, tapi aku bimbang bila antusatad dunya alai, oh dimelambatkan dunia alaikum di atas kamu. Pada nafasu fiha kama tanafas, maka kamu berebut, bergasak, berperang sebagaimana orang dulu berperang kes harta, berbunuh-bunuhan mana. Bukankah waktu-waktu itu habis atau banyak diambil oleh mengurus akan harta, ya. Kalau sudah bangun pagi sebelum subuh tu rasa berat, tapi kalau buat kerja dunia, awal orang pukul 3 dia bangun. Kalau pukul 3, kompak dia boleh bangun tadi nak siap kerja. Itulah mana tarikan dia tu amat dahsyat, menyebabkan banyak terlalai. Bolehkah peluang itu berhadap kepada ibadah dalam keadaan sibuk menguruskan harta yang banyak? Kesalahan manusia yang fakir, yang tidak berharta, maka banyak peluang yang kosong, yang boleh diisi semua peluang yang kosong dengan apa? Ibadat badan atau ibadat lidah atau ibadat hati. Sebab bila kosong, tak berat dengan dunia, maka perjalanan dia laju. Dia macam kenderaan juga. Kenderaan bila terlampau berat, trailer jalan kata jalan dia lembab, ya, dia naik bukit kita boleh jalan kaki, boleh naik sikal, boleh potong. Sebab tu kenderaan yang digunakan untuk pantas berlomba, dia tak guna unsur berat, cuma ringan, ya. Basikal lomba tu tengok sebelah kaki, sebelah tangan boleh angkat. Basikal Sudirman tu boleh berat ringan. Mana unsur keringanan itu memberikan kelajuan dalam perjalanan kenderaan. Begitulah unsur keringanan rohani dengan dunia menyebabkan dia laju pantas mengerjakan ibadah. Tapi kalau dunia dia dah timbun-timbun, dia nak berat memikirkan, mengurus, sudah tentu pasti ibadat dia akan jadi maknanya sebaliknya lah, berkurangan ataupun tak sempurna. Bukan tak buat, tapi tak sempurna mana. Dia kena dibandingkan dalam keadaan sebalik. Dengan kerana itulah Rasulullah SAW memberikan tahu bahawasanya masa fakir itu lebih dapat pada pengakuan bagi berbuat ibadah, sebagaimana datang khabar yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi hadisnya, an Ali bin Abi Talib yaqulu inna lajulusun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid istala'a Mus'ab ibnu Umair ma alaihi illa burdatun lahu marku'ah bifarwin. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW baka Allah baka lillati kana fihi minan nikmah walazi huwa al-yawm fihi. Summa qala Rasulullah SAW kaifa bikum iza ghada ahadukum fi khullatin warah fi khullatin wa wudi'a baina yadayhi ya sahfah ya sahfatun wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Qalu ya Rasulullah nahnu yawma idzin khairun minna al-yawm natafarragu lil ibadah ya nuqfa al-mu'nata. Faqala Rasulullah SAW ya la antumul yawm khair minkum yawma izin. Jadi maknanya berlainan pandangan Rasulullah SAW dengan sahabat. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah radhiyallahu berkata, ia sesungguhnya kami duduk serta Rasulullah SAW. Ini satu karamat besar pada sahabat, ya, mereka dapat bersama sendiri dengan baginda SAW di dalam masjid Nabi SAW di negeri Madinah, dengan beberapa orang daripada sahabat duduk mendengar ajaran, mana pengajaran Rasulullah SAW dan mengambil ilmunya. Tiba-tiba nampak atas kami seorang daripada sahabat Nabi SAW yang sangat mewahnya, yang sangat kaya dulu di Mekah, dan cukup mana senang kehidupannya, tak ada sahabat lain boleh tanding dengan anak orang kaya masa ia di negeri Mekah. Nama ialah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kami lihat tidak ada apa atas badannya dari pakaian melainkan sehelai kain 4 persegi tidak
tidak berkampuh. Maknanya begitu di balik ni. Adalah kain itu pula bertampal. Kain itu dah bertampal, bertampung dengan sekeping kulit. Oleh buruknya kain itu. Dia tengah duduk tu Mus'ab bin Umair datang. Mus'ab bin Umair ni telah syahid dalam medan Uhud. Ya. Dan bila jasad dia ditarik nak menutup kepala, kaki nampak. Tutup kaki, kepala nampak. Jadi Rasulullah arahkan supaya tutup kepala dia. Dan kaki dituntut dengan rumput izkhib. Itu hebat tak hebat Sayyidina Mus'ab bin Umair. Pengorbanan yang sangat hebat. Daripada dia anak orang kaya mewah, dia sanggup mengharung suasana ujian tadi kerana dapat nikmat lebih besar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sayyidina Ali, maka tatkala melihat kami akan Rasulullah SAW, melihat akan dia oleh Rasulullah SAW, dia tengok Mus'ab dalam halnya demikian, maka menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baka Nabi pun menitis air mata kerana ingatkan keadaan yang ada ia dalamnya tadi daripada nikmat pada masa ia di Mekah. Bukan menangis kena kesian sesalkan ni. Maknanya apa? Menunjukkan apa hebatnya pengorbanan. Sebelum Islam ni cukup kaya dia dan senang lenang. Berasuh ia di dalam kemewahan. Dia dididik oleh bapa ibu bapa dia dalam kemewahan dan nikmat-nikmat dunia maknanya. Dan melihat Nabi SAW akan halnya yang ada ia pada hari ini. Sekarang tengok dah pakaian pun dah bertampung-tampung, dah bertampal, koyak tampal. Dulu kata tak ada koyak, kita dah buang pakai baru lagi. Ini sampai bertampal. Hingga hari ia dah di dalam Islam ini dengan sehabis-habis miskin dan papanya. Maka kasihan Nabi akan halnya itu, serta sukacita hatinya melihatkan kuat sabar atas halnya di dalam masa Islamnya. Sanggup dia meninggalkan tanah air yang dikasihi dengan kesenangan dia tadi, demi mengharung mencari benda yang lebih besar daripada itu, iaitulah keridaan Allah SWT dan redha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bertanyakan paham sangka mereka itu sahabat, bagaimana ada sekalian kamu hai sahabatku apabila datang waktu pagi seorang daripada kamu di dalam pakaian yang mempunyai kemegahan. Ini apabila datang masa pagi yang telah jadi, dan datang masa petang pula di dalam pakaian megah-megah pula, bersekar ganti maknanya, beberapa lapis dan bermacam-macam rupa, persalinan, bersalin pagi dan bersalin petang. Pagi pakai lain, petang pula pakai lain, banyak baju maknanya kan. Dan diletakkan di hadapannya pula talam, dan diangkat lain pula, makan pula bertukar-tukar, pemakan lauk ni tukar lagi, macam-macam jenis makan tadi. Maknanya melambangkan kemewahan dari sudut pakaian, makanan dan sebagainya. Jadi diangkatkan talam yang ini dan letakkan talam lain pula berisi dengan berbagai-bagai warna makanan, jenis-jenis makanan daripada itulah rendang dan gulai. Rendang dan gulai. Ada gendang ni. Mana kalau kita lah ada gendangnya, gulai macam-macam ada. Dan daging panggang, dan maknanya ulam sambal. Mekah makan sambal. Ni kau banding kita lah. Apa kita nak ulam, sambal semua ada. Buah-buahan pula, pembasuh mulut kan. Dan segala penganan juadah, dan bermacam-macam makanan dan minum yang mewah. Mana melambangkan mewah sangat. Mana kamu nak bandingkan dengan hari macam Mus'ab. Maka sekalian kamu, makna tutup pula rumah-rumah kamu sebagaimana sekian kamu menutup Kaabah. Rumah kamu penuh dengan apa? Kelambunya dengan dia punya lansir-lansir kan. Cantik macam Kaabah. Yang ditaruh maknanya tabir segenap tingkap cantik dan pintu, dan hiasi pula rumah dengan bermacam kelengkapan elok-elok. Apakah macamnya sekalian kamu bila sampai kepada masa itu? Kalau suasana begini mewah, macam mana sahabat dengan masa sekarang? Bila didengar oleh mereka akan sabda yang Nabi SAW demikian itu, lalu dijawab mereka itu ketika kata mereka itu, ya Rasulullah SAW, bermula kami pada hari jadi kami dan mewah seperti yang Tuhan hamba sabdakan itu, lebih baik pada kami daripada hari ini. Boleh kami semua bersungguh-sungguh berhadap kepada ibadat. Dah senangkan semula mewah, tak fikir buat ibadat. Dan menyempurnakan segala bekalan akhirat. Boleh tambah lagi ibadat.
wirid zikir, ya. Tidaklah kami maknanya hadap lain daripada ibadat kami boleh tumpu 100% maknanya. Kerana bekalan makanan dan minuman ada cukup, semuanya sudah siap amboi. Bagusnya hari itu ya Rasulullah. Sedap kan? Semua dah siap. Ya, makan, duit dalam bank kamu siap dah. Ya. Rupanya sangka dan fikiran sahabat demikian itu tidak bertentangan dengan hakikat, yakni tidak bertentangan sebagai katanya itu, maka ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang betulnya dan yang akan boleh jadi apabila kaya raya dan senang lenang. Rupanya lain cerita dia buat masa belum kau main lagi kan. Dan kita lah belum pencen kan, macam pencen bisa banyak selapan, dapat pencen lain lagi. Mancing ikan lagi sana lah macam-macam, dia berjalan kan. Dah tak ada pula jadual nak belajar, nak ibadat. Itulah maknanya. Maka jawab Rasulullah SAW, demi sesungguhnya pada hari ini lebih baik, Nabi kata. Jadi pandangan sahabat dia tak secocok dengan pandangan Rasulullah SAW. La antum yaum khair minkum yauma izin. Kalau lebih baik pada hari ini, lebih baik ni daripada sekalian kamu pada hari kaya raya itu. Kerana apabila pagi petang ada persalinan baru, ya, yang cantik, dan pagi petang sudah ada macam-macam makanan yang mewah-mewah, segenap perkara kesedapan badan pula daripada makanan yang sedap, dan tempat duduk sedap mewah, dan ya, kenaikan pula sedap, kenderaan canggih-canggih, dan mempunyai rumah besar kan, dan rumah ligai, dan laman, ya, dan taman bersiap, kolam renang pun ada kan. Macam dan sebagainya. Manakah masa dan peluang membanyakkan ibadat? Cakap Nabi kata. Pada ada benda ni, ada benda ni, nak urus tak benda tu? Nak kena urus. Nak masuk dalam otak tak? Nak masuk, pada kena fikir. Rumah dah tak ada pagau, dah kena buat pagau kan. Dah tak ada jaga, dah pasang jaga. Dulu pagau pun tak ada, orang terjaga pagau saja rumah kampung kan. Bila dah ada dah pusing, orang curi, orang masuk, dah macam-macam pening. Dan pula keadaan segala harta itu sahaja kejadiannya memberi bimbang daripada buat ibadat. Nak memikirkan dia, dah banyak kan takut kurang, kalau boleh nak tambah lagi, habislah. Sebab tu Quran dah cap dah, dia kata alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu oleh semangat nak membanyak. Dia kerja banyak, confirm ni dia jangan temberang. Quran dah kata misi confirm dia lalai. Ya, misi lalai. Ibadat dia pun akan jadi terjejas. Ya, dan menjadikanlah loba dan tamak kepada bersedap-sedap dan menurut syahwat dan nikmat. Ya. Ada pun sekarang tiada apa memberi bimbang, tak ada apa yang dipikir, ya, kepada berbuat ibadat. Dengan kerana itulah sekarang lebih baik dari hari itu hari, Nabi kata, ya. Maknanya apa? Jaga jangan sampai syawagil, benda-benda yang membimbangkan itu menghalang ibadat. Kemudian satu lagi, babu maja'a fil 'aish Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashab. Baratani menyatakan hadis menerangkan kehidupan, ya, Aisyun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ketahuilah kiranya setelah bermula kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ajma'in sangatlah bersetianya, tidaklah ada banding persetiaannya dengan sahabatnya. Mana mereka betul-betul menunjukkan kesetiaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana berpegang teguh dengan ajaran Allah Ta'ala. Dan sangat pula belas kasihan Nabi pada orang-orang Islam. Maka kehidupan Nabi SAW dengan sahabat-sahabat itu bukannya berkehidupan membanyakkan menghimpun dunia, tidak, dan menurut syahwat, tidak. Bahkan Nabi SAW itu memimpin kepada taat. Rasulullah SAW pimpinan dia mengajak manusia taat kepada Allah, dan mereka menurut dengan setianya. Tidak mereka menyalahi apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah SAW. Dan juga hal dunia yang penolong bagi menyempurnakan ibadat pun bertolong-tolongan mereka. Mana kalau cari dunia pun dunia yang nak digunakan balik untuk beribadah kepada Ta'ala. Seperti hal makan dan minum yang telah disebutkan dalam beberapa hadis yang banyak.
dahulu daripada ini selalu tidak ada apa makanan yang boleh dimakan di rumah Rasulullah SAW. Ya. Kadang-kadang putus bekalan, tak ada apa-apa pun. Maka setengah daripada sahabat yang ada makanan tu mengirim kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bab tu mereka tolong-menolong daripada susu dan lainnya. Dan Nabi pula menolong ia memberi makan dan minum dengan sedikit apa yang ada pada diberikan tolong kepada orang yang fakir dan miskin pula. Tak ada menyimpan Nabi. Apa yang ada minta semua dia bagi. Dan orang yang menjadi fakir miskin itu ada banyak tinggal diam di pinggir masjid Nabi SAW. Ahli sufah tidak ke mana-mana mereka mencari makan minum dan pakaian. Maka mereka yang masyhur dipanggil orang dengan nama ahli sufah. Jadi mereka duduk berdekatan dengan Nabi SAW dan menimba ilmu. Masa perang mereka ikut sekali perang sabilillah. Itu di antara ahli sufah. Maka ahli sufah ialah sahabat-sahabat Nabi yang tetap duduk menuntut ilmu. Ini dia orang buat apa? Misal buat contoh pondok itulah, duduk dekat dengan rumah guru kemudian menimba ilmu. Sebagaimana ahli sufah duduk berdekatan dengan Rasulullah SAW dan menimba ilmu daripada baginda SAW. Mereka menuntut maknanya ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang berpondok di tepi masjid Nabi di negeri Madinah itu. Mereka duduk mengaji, mana menimba ilmu, belajar pada baginda sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama berbuat ibadat, menerima apa latihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itulah sahabat-sahabat yang tinggal dalam miskin fakir itu. Mereka sanggup mana duduk dalam keadaan sedemikian. Kalau pergi pondok macam tu lah, tak ada duit. Bila kata pondok awak belanja berapa sebulan? RM30. Beranjat dia orang. Aku dia rokok tak cukup, kau kedagang rokok mana cukup. Ya, RM30 cukup kan, RM20. Kita masuk ngaji tu dalam mak kirim RM20 dia kan. Ya. Makan ikan, nasi kan ikan kering. Kadang makan dengan budu itu. Datang orang kampung kita angkat untuk dia makan ni. Dia cari ikan sardin tak ada. Ikan sardin kan. Dia ngaji dulu dengan arwah asal gaul kan. Orang yang ngaji tasawuf, mai. Di atas sana kita letak ikan kering, nasi tak boleh makan. Cari ikan sardin ni. Biasa je kat pondok kan. Ni macam ada supah apa yang ada. Bila tak cukup kan, pinjam duit kawan. Sementara cuti kan. Lepas tu kan balik kerja sikit, bayar balik macam tu. Sebab apa? Dalam ketiga belajar satu kaedah, jangan kita merunsingkan fikiran tak boleh. Sebab ilmu tak boleh masuk. Kalau fikir aku tak cukup belanja nak yang tak boleh ngaji, kena zero. Yang itu pinjam sikit, simpan sekadar dia makan. Kalau ingat sekarang mewah betul lah kita. Dulu makan dah biasa. Orang nak kata dia apa, makan sikit, kita kat pondok biasa benda tu. Makan saya sekali pada makan nasi ikan kering biasa. Apabila adalah orang-orang mengirim sedekah kepada Nabi SAW, maka Nabi hantarkan dan berikan pada sekalian orang ahli sufah. Dan bila ada orang mengantarkan hadiah kepada Nabi SAW, maka Nabi makan sama-sama hadiah itu. Sebab sedekah Nabi tak makan, Nabi berikan kepada dia. Kalau bagi hadiah, Nabi makan sekali dengan mereka itu. Demikianlah hal persetiaan Nabi SAW dengan sahabatnya yang fakir miskin tadi, bersama dengan baginda SAW. Ya. Sebagai yang datang khabarnya dalam hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dan lainnya. Dan kata Abu Isa Tirmizi, an Abi Hurairah qala kana ahlus sufa adyafun ahli Islam la ya'una ala ahli walaman. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya adalah ahli sufa itu segala dhaif bagi orang Islam, mana seorang tetamu, ya, tidak menumpang mereka atas ahlinya dan tiada tinggal mereka dengan hartanya, ya. Itulah keadaan kedudukan ahli sufa yang hebat ini. Kemudian satu lagi masalah,
Ahli Sufah tu namun tamuan dipanggil. Orang-orang Islam, apa makna dia? Dia panggil ad-dhiyaf. Jamak daripada dhaif, ad-dhiyaf. Sesungguhnya ahli Sufah itu telah dikhabarkan dahulu daripada ini ialah sahabat-sahabat Nabi Islam yang fakir miskin yang tetap duduk di pinggir masjid Nabi SAW. Ya, tentu bagi menuntut ilmu, kerja dia menimba ilmu pada baginda Nabi SAW dan berbuat ibadat. Tiada bagi mereka itu harta akan jadi tempat duduk dan makan minum tak ada. Macam pondok orang datang belajar, ada pondok wakaf ingat duduk itu, tak sekadar beli pun tak ada. Maka jadilah mereka Datuk Guru pula dia tak ambil yang mengaji, dia tak ambil langsung 1 sen tak ambil. Dia mengajar free, masing-masing tanggung sendiri je lah kan, bayar biar api air tu. Maka jadilah mereka sebagai orang yang menumpang kepada orang-orang Islam di negeri Madinah. Dia kalau pergi pondok tahun sekarang dah mewah kan. Dulu kalau pergi pondoknya seminggu mesti tangan pecah ya. Mesti pecah. Apa? Air 40 kaki bawah. Nak dapat satu timbul mesti nak ada berpeluh. Ya, sekarang dia dah mudah. Dia sedut pakai generator kan. Dia buat kolam besar, mandi macam itik nila mandi. Senang. Kita kalau malah nak tarik penat kan pergi kat sungai. Sungai ni ada sebuah jalan kat masjid sana tu lebih lagi tu. Ya, pondok kawasan dia luar, dia bukan 15 ekar. Besar tu pondok. Murid ibu dia. Mandi kat sungai je lah kan. Ngaji pula penuh kan. Belum subuh tu kitab. Lepas subuh kan kuliah subuh minum air sekejap sampai ke tengah hari. Kadang tak sempat masak kan. Petang lagi. Lepas zuhur, pasar, maghrib sambung sampai ke 1 malam. Satu hari kena dekat 20 kitab kan. Memang tak ada dan kan nak masak pun tak sempat. So, kalau masak dia orang pakai tingkat selik ikan kering ni. Okay. So, makan dengan apa? Dengan kitab. Buat belanja RM20-30 cukup. Allah karim. Benda tu kita dah rasa semua tadi. Tidur atau bawa kelapa, tak kelapa koming. Kalau bantal tu lantai kan. Lepas tu mengaji di Patani lagi. Patani lagi dahsyat ni. Dia di lantai nibung di belah. Kalau nak aircon buka apa? Buka tikau. Aircon asli masuk. Sejuk. Allah. Ada pondok kerasak tempat kita ngaji dulu kan. Nak mandi kena tunggu air naik. Air tu dah ada warna macam teh susu. Kalau pergi masuk pondok tu awal memang gatal-gatal yang kena tu. Air kan merah air dia. Lepas tu pula nak tunggu air naik. Budak ramai kan. Tentulah kalau nak pergi awal ke bangun pagi kena bangun awal. Maknanya memang dibalut dengan ujian. Kesesuaian tu biasa dia. Makan buat senang tak terbau. Balik memang umur cengkung yang muka sotok. Ni duduk kampung dah gemuk kan. Bab usaha ni dah biasa kan. Maka jadilah mereka itu sebagai orang yang menumpang kepada orang-orang Islam dalam negeri Madinah. Jadi macam dia tu makan dhaif lah, macam tetamu kan. Mana menumpang. Lazim atas mereka itu semuanya raihkan dan ambil berat pada mereka itu dan kasihan mereka itu. Sebab mereka banyak berkat, sebab mereka berdamping dengan Rasulullah SAW. Ya. Dengan kerana itulah mana-mana orang yang kasihan dan ada apa-apa mau berikan mereka, maka datang mereka memberi dan menunjukkan dia. Macam dah pondok lah Kalau ada apa hajat orang pergi pondok. Bagi hadiah, bagi apa, makanan jamuan panggil. Daripada makanan dan minuman dan lain. Sebab mereka tahu dan mereka ni sentiasa menumpukan full time pengajian. Yang sana lagi hebat mengaji dengan bos atas sekali. Baginda Rasulullah SAW lagi hebat. Keberkatan dia lagi banyak. Man a'ana talibal ilmi wala bi surmati ma'il haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang membantu orang menuntut ilmu walaupun seteguk air, diharamkan jasad disentuh api neraka. Itu besar ni. Apatah lagi kalau menuntut ilmu terus dengan baginda sallallahu alaihi lagilah keberkatan. Orang bersemangat. Allah gerakkan hati dia membantu. Sebab mereka ni akan jadi tenaga membantu di masa akan datang akan agama Allah dengan ilmu dia. Itu dia antara dia para sahabat-sahabat hebat ahli Sufah.
Dan dalam mereka itulah Sayyidina Abi Hurairah tadi sebagai kepala orang ahli subuh. Sayyidina Abi Hurairah tu kepala. Pada banyak hadis-hadis riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang selalu mereka itu kena kelaparan dan kesempitan. Jadi benda dah jadi biasa pada mereka lah. Dan kata Sayyidina Abi Hurairah, wallahi allazi la ilaha illahu in kunta la a'tamila biqabli 'ala al-ardi min al-ju'i wa ashaddu al-hajar ya 'ala batni min al-ju'. Wallahi la ilaha illallah la in kunta la a'tamidu bil kabidi 'ala al-ardi. Sebab apa? Min al-ju' wa ashaddu al-hajar ya 'ala batni min al-ju'. Biasanya kita kau dengar tu penganjat. Demi Allah dia bersumpah, yang tiada Tuhan melainkan Ia, bahawa sesungguhnya adalah aku bertelekan akan hatiku ke atas bumi dari sebab kelaparan. Pernah menyarap tekan perut, lapar kan, menyarap. Dan aku ikat batu atas perutku dari sebab lapar. Ya, pernah tambat batu tu, berapat perut, sejuk dengan batu kan. Kita pula terbalik, perut pula kerah macam batu. makan. Adalah mana kita perlu menyingkap sirah perjalanan Rasulullah SAW, sirah dan juga para sahabat, bahawa kita dapat kemantapannya. Kemudian masalah 113, wallah.